undang-undang tanpa penguatkuasaan tidak akan memberi kesan. Pada 18 Julai lalu, Dewan Rakyat meluluskan Rang Undang-Undang Perhutanan Negara Pindaan 2022 secara sebulat suara. Menurut Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, pindaan itu bertujuan memantapkan penguatkuasaan hutan bagi membanteras kegiatan pengambilan hasil hutan tanpa kebenaran selain meningkatkan kadar denda dan hukuman serta penalti tambahan bagi membendung kesalahan hutan. Pindaan juga bertujuan mengatasi isu kekaburan dan kuasa yang tidak jelas serta menambah baik jadual dalam akta untuk memantapkan pengurusan dan penguatkuasaan perhutanan. Pindaan ini dapat memastikan kelangsungan fungsi hutan telah menjamin kestabilan alam sekitar, membekalkan sumber makanan, jaminan bekalan air bersih, bekalan oksigen serta menyimpan stok karbon yang penting. Katanya, pindaan membabitkan 62 fasal yang merangkumi 8 daripada 10 bahagian bagi menambah baik Akta Perhutanan Negara 1984 atau Akta 313. Taqiyuddin berkata 48.62% kawasan hutan simpan kekal di Semenanjung telah dibangunkan sebagai ladang hutan setakat ini yang membabitkan kawasan seluas 213,522.19 hektar. Katanya penubuhan ladang hutan dibenarkan berdasarkan peruntukan Seksyen 16 Akta Perhutanan Negara, namun ia perlu mematuhi keluasan zon yang diluluskan dan dikawal rapi oleh Jabatan Perhutanan Negeri. Berdasarkan akta yang baru dipindah itu, penalti kesalahan di bawah Seksyen 84/1 iaitu kesalahan memiliki hasil hutan secara haram. Hukuman denda dinaikkan sehingga maksimum RM200,000, manakala hukuman penjara dinaikkan daripada maksimum 5 tahun kepada 10 tahun. Kesalahan di bawah Seksyen 82 iaitu larangan ke atas pembakaran seperti menyalakan, menyimpan atau membawa apa-apa api atau membiarkan apa-apa api menyala dengan apa-apa cara yang membahayakan hutan simpan. Dendanya tidak melebihi RM100,000 berbanding RM50,000 sebelum ini atau dipenjara maksimum 7 tahun berbanding 5 tahun sebelum ini atau kedua-duanya sekali. Seksyen 83 pula iaitu pembuangan sampah sarap di dalam hutan simpan kekal boleh didenda sehingga RM20,000 berbanding RM10,000 sebelum ini atau dipenjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Sementara Jom Channel menyokong usaha kerajaan menambah baik Akta 313. Kami mendapati ia tidak cukup untuk menangani isu kerosakan yang dilakukan oleh pembalak sama ada yang dapat lesen maupun yang secara haram. Terdapat fauna dan flora di dalam hutan di negara ini. Kata-kata Menteri berkenaan bahawa pindaan tersebut dapat memastikan kelangsungan fungsi hutan dalam menjamin kestabilan alam sekitar, membekalkan sumber makanan, jaminan bekalan air bersih, bekalan oksigen serta menyimpan stok karbon umpama lelucon yang mempersendakan fauna dan flora di dalam hutan tanpa komitmen dalam penguatkuasaan oleh kerajaan negeri. Contohnya, jika pelantikan jawatan tertinggi yang terkait dengan alam sekitar atas pilihan Menteri Besar, adakah beliau akan mengambil keputusan berpandukan kepada Akta 313 yang baru itu? Isu ini dibangkitkan oleh Pengerusi SAFE Kelantan Datuk Husam Musa kerana kebetulan Jabatan Hutan Kelantan dan Air Kelantan Sdn Bhd mengalami kekosongan pemegang jawatan tertinggi. Menurut Husam, biasanya Menteri Tenaga dan Sumber Asli akan menamakan kepada Menteri Besar calon pilihan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia yang seterusnya akan dipanjangkan untuk perkenan Sultan. Menjadi kelaziman pengarah hutan negeri adalah Pegawai Perhutanan Semenanjung dan bukannya dari kalangan Pegawai Takbir Negeri atau PTN. Namun kali ini dikatakan berlaku sedikit kelainan. Sumber tertentu mengatakan YB Menteri telah menamakan seorang pegawai PTN untuk menjawat jawatan pengarah hutan Kelantan yang baru, ujarnya. Beliau membangkitkan persoalan berhubung kecurian balak di Kompaktmen 25 yang didakwa berlaku di hutan simpan kekal HSK Nenggiri Gua Musang pada awal Jun lalu. Sama ada pilihan lain dari kebiasaan ini ada kaitan dengan kontroversi kecurian hutan bersebelahan konsesi anak syarikat kerajaan negeri iaitu Daulah Najah atau tidak masih menjadi tanda tanya. Sehingga kini belum ada pemakluman mengenai identiti pencuri balak tersebut hasil siasatan oleh Jabatan Hutan Negeri dan Semenanjung. Adakah pilihan menteri yang disenangi oleh Menteri Besar itu akan terlantik? Soal Husam. Justru sama ada pindaan pada Akta 313 itu akan memberi kesan yang positif kepada nasib hutan simpan kekal atau tidak bergantung kepada komitmen kerajaan negeri untuk menguatkuasakannya. Bukan itu sahaja. Jika rasuah masih berleluasa, letaklah apa akta sekalipun, pendakwaan terpilih akan tetap berlaku dan hutan akan terus menangis bersama hujan yang membawa kepala air.
tempat yang dahulu tidak pernah dijenguk banjir kini ranak dan musnah akibat serangan air bercampur tanah merah tanpa belas kasihan. Malangnya rakyat akan terus diperbodohkan dengan retorik Melayu Islam di mana yang kaya semakin kaya, yang miskin kini papa kedana. Apalah sangat denda RM200,000 itu jika keuntungan menjarah hutan simpan kekal itu berbilion ringgit. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.